Pada suatu hari, di suatu tempat yang sangat cantik, ada dua orang murid sedang melakukan tugasan yang diberikan oleh guru mereka. Mereka melakukan kerja mereka dengan aman pada awalnya, namun tiba-tiba selepas itu, mereka Kau buat apa ni? Kita kan tengah buat lakaran kemasan. Ni, gunalah ni. Kan nampak cantik kalau kita guna ni. Guna marker ni tak cantik sangat. Kita kena combine baru cantik. Tak, nak guna ni juga. Nak guna Tak marker. boleh. Kita kena combine kan dia. Baru cantik. Baru nampak kemas. Macam kita. Ya, pakai je benda ni semua. Apa ni? Korang masih nak gaduh macam pelajar di belakang nak buat kemasan lakaran? Tidak lagi bila anda bersama dengan cikgu. Hari ini cikgu akan ajarkan tentang kemasan lakaran yang betul. Tak gaduh lagi seperti pelajar di belakang. So, jom ke cikgu. So murid-murid nampak kan cikgu di dalam video tadi? Cikgu rasa adik-adik semua tertanya-tanya kenapa cikgu tak datang sekolah hari ini? Kenapa cikgu ada dalam video sebentar tadi? Sebelum itu cikgu minta maaf sebab cikgu tak dapat datang sekolah. Cikgu sedikit tidak sehat pada hari ini. Dan cikgu sediakan video ni khas untuk adik-adik belajar. Murid-murid semua belajar tentang tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini. Dan apakah maksud daripada video yang cikgu telah sediakan sebentar tadi? Video yang pendek dan bermanfaat. Video sebentar tadi adalah video di mana dua orang pelajar ataupun dua orang murid sedang bergaduh cara membuat kemasan lakaran. Mereka tak faham bagaimana cara untuk melakukan ataupun membuat kemasan lakaran pada lukisan mereka. Jadi pada hari ini itulah tajuk yang kita akan pelajari, yaitu bagaimanakah menghasilkan kemasan lakaran yang terbaik dan cantik untuk adik-adik aplikasikan di dalam pembelajaran ataupun kehidupan harian adik-adik semua. Namun sebelum cikgu meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu ingin memberitahu dahulu apakah standar pembelajaran yang kita akan gunakan pada hari ini. So, standar pembelajaran yang kita akan gunakan adalah kita akan menghasilkan lakaran reka bentuk dengan menggunakan berbagai alatan dan bahan yang digunakan untuk melakukan ataupun membuat kemasan lakaran. Dan apakah pula objektif pembelajaran kita pada hari ini? So, yang pertama sekali adalah kita akan menentukan bahan dan juga alatan lakaran yang kita akan gunakan dalam melakukan ataupun membuat kemasan lakaran, dan juga kita akan menghasilkan lakaran reka bentuk menggunakan alatan-alatan yang kita sudah tentukan sebentar tadi. Dan seterusnya kita akan menilai jenis-jenis kemasan berdasarkan alatan-alatan yang kita gunakan dengan betul tanpa bantuan cikgu. So, mari kita teruskan kepada pembelajaran yang seterusnya. Setelah cikgu terangkan beberapa perkara tadi, mesti murid-murid semua tertanya-tanya apakah itu maksud kemasan lakaran, bukan? So, pada hari ini cikgu akan terangkan serba sedikit apakah itu kemasan lakaran. Kemasan lakaran adalah satu proses akhir dalam sebuah lakaran lukisan untuk menjadikan lukisan kita itu menjadi lebih menarik dan cantik untuk dilihat oleh cikgu ataupun rakan-rakan lain. Dan di dalam industri sendiri, kemasan lakaran yang digunakan untuk mencantikkan lakaran kita supaya orang boleh menilai seberapa baik objek yang kita lakarkan itu. So, mari kita tengok pula apa konsep yang digunakan di dalam kemasan lakaran. Jom. Konsep penggunaan kemasan lakaran ini adalah yang pertama, memberikan kesan 3D kepada objek yang kita lukis di atas kertas. So, siapa-siapa yang melihat lukisan itu merasakan seakan-akan objek tersebut timbul di atas kertas dan melihat objek itu lebih cantik. Nah, yang kedua adalah ia akan memberikan kesan latar belakang yang cantik kepada objek. So, objek yang kita lukis mempunyai latar belakang ataupun mempunyai kemasan yang baik dan tidak hanya sembilewa untuk dilakukan. Sekarang ini mari kita lihat apakah pula jenis-jenis bahan yang kita akan gunakan di dalam melakukan ataupun membuat kemasan lakaran ini. Jadi yang pertama sekali cikgu akan memberitahu kepada anda ataupun kepada murid-murid, yaitu marker, yang mana marker ini akan menghasilkan satu warna yang sangat pekat
dan maka menghasilkan satu garisan yang sangat-sangat cantik dan juga kelihatan besar. Ini mari kita ketahui apa kegunaan maka. Maka ini sangat penting dalam sebuah lukisan ataupun kemasan lakaran, yang mana ia memberikan detail ataupun perincian-perincian kecil dalam lukisan kita, sehingga menjadikan lukisan kita itu sangat-sangat cantik dan juga lebih detail orang kata, dan lebih mudah untuk orang faham apa yang kita lukis. Nah, yang kedua adalah oil pastel ataupun pastel. So, bahan ini digunakan untuk memberikan satu kesan yang cantik kepada kesan lakaran, yang mana warnanya lebih pekat dan mudah untuk kita siapkan dan juga kita kemaskan dalam lukisan. Apa pula kelebihan sekiranya kita menggunakan oil pastel? So, oil pastel memberikan warna yang terang kepada lukisan kita, dan lukisan itu akan lebih cantik dan juga lebih menonjol apabila kita menggunakan oil pastel. Dan oil pastel ini memberikan detail-detail juga kepada lukisan kita, dan lukisan kita akan lebih menarik untuk dilihat oleh guru-guru ataupun rakan-rakan yang lain. Yang ketiga adalah kita akan gunakan warna kayu. Nah, ini adalah alatan ataupun bahan yang sangat-sangat simple untuk kita gunakan, yang mana hanya menggunakan pensel kayu dan mudah, sangat-sangat mudah untuk adik-adik semua ataupun murid-murid semua gunakan dalam menghasilkan kemasan lakaran. Apa pula kebaikan apabila kita menggunakan pensil warna? Jadi pensil warna ini memberikan kita banyak pilihan warna dan juga mudah untuk kita kawal penggunaannya, yang mana sekiranya berlaku kesilapan kita boleh perbaiki menggunakan warna-warna lain. Dan warna ini sangat mudah juga karena tidak menyebabkan tangan kita kotor, tidak akan menyebabkan kertas kita rosak ataupun basah, yang mana maka sekiranya kita lakukan ataupun kita gunakan ia menyebabkan kertas kita basah. Tetapi pensil warna tidak menyebabkan kertas kita basah. Dan yang keempat, yang paling penting adalah kita akan menggunakan kertas. So, tanpa kertas tak adalah kemasan lakaran yang kita akan lakukan ataupun kita jalankan. So, itu adalah beberapa jenis bahan dan alatan yang kita gunakan dalam menghasilkan lakaran kemasan ataupun kemasan lakaran. Tapi setelah cikgu menerangkan beberapa konsep, beberapa jenis alatan dan bahan yang kita gunakan tadi, adakah semua murid-murid tahu bagaimana menghasilkan kemasan lakaran dengan teknik yang betul dan ia kelihatan cantik di mata guru ataupun di mata rakan-rakan yang lain? So, pada hari ini juga cikgu akan menerangkan dan memberikan sedikit demo ataupun tutorial kepada murid-murid semua bagaimana untuk menghasilkan kemasan lakaran yang cantik. So, jom kita tengok tutorial yang akan cikgu berikan pada hari ini. Adik-adik semua boleh meniru apa yang cikgu buat dan menggunakan dan mengaplikasikan cara yang cikgu gunakan dalam menghasilkan kemasan lakaran. Jom sama-sama kita lihat bagaimana untuk menghasilkan kemasan lakaran. Jadi sebelum kita memulakan kemasan lukisan, sebaiknya kita sediakan satu lukisan objek yang kita ingin lukis, dan inilah yang kita gunakan untuk membuat lukisan kemasan yang ada di dalam lukisan ini. So, jom kita sama-sama lihat macam mana menggunakan pensel dan juga menggunakan marker untuk melukis kemasan lukisan pada lakaran ini. So, jom. Jadi dalam lukisan ini apa yang kita perlukan adalah yang pertama sekali kita memerlukan pensil warna, kita memerlukan marker, dan juga kita memerlukan kertas lukisan untuk melukis objek yang kita pilih.
So untuk lukisan kemasan lakaran tadi, ini adalah serba sedikit tutorial ataupun cara untuk membuat lakaran lukisan. Jadi ini adalah antara contoh lakaran lukisan yang kita boleh gunakan dan kita boleh aplikasikan, dan saya harap murid-murid lebih membuat yang lebih baik lah. Ini cuma sebagai contoh, dan jika kita lihat dalam gambar ini, kita boleh lihat bahwa ada bayang-bayang yang terhasil di sini, yang mana ini menunjukkan pancaran ataupun satu pancaran cahaya, dan juga yang cahaya itu melalui di sini, cahaya itu lalu di sini, dan juga kita nampak sedikit curve yang berlaku di sini, dan ini adalah latar belakang yang kita gunakan lah, dan latar belakang ini sangat penting untuk menimbulkan lagi objek yang kita gunakan. So ini adalah contoh untuk lakaran kemasan. Juga harap kamu lebih dapat buat yang lebih baik daripada cikgu, dan semoga tutorial ini dapat membantu adik-adik semua ataupun murid-murid semua untuk menyiapkan tugasan kalian. Jadi cikgu telah terangkan beberapa perkara yang penting untuk adik-adik semua tahu di dalam topik ini, yang mana topik ini mengajarkan kita untuk melakukan ataupun membuat kemasan lakaran yang baik dan juga kelihatan cantik, dan juga dalam topik ini diajarkan tentang apakah alatan atau bahan yang kita boleh gunakan dalam menghasilkan kemasan lakaran. Jadi cikgu harapkan apa yang dipelajari pada hari ini dapat menjadi satu berkat dan kegunaan kepada adik-adik semua di dalam mengharungi kehidupan harian untuk digunakan, dan juga adik-adik semua boleh gunakan ini dalam apa sekalipun ujian yang adik akan hadapi pada masa akan datang. Cikgu sangat berterima kasih karena adik-adik mendengarkan apa yang cikgu cakap. So pada hari ini cikgu akan tinggalkan kepada adik-adik semua, murid-murid semua, satu kerja yang perlu adik-adik semua, murid-murid semua siapkan, yang mana cikgu akan sediakan satu objek, dan semua murid-murid perlu melukis kemasan lakaran terhadap objek yang cikgu berikan. So cikgu Asiosten akan memberikan kerja ini kepada adik-adik semua pada hari ini, dan siapkan pada hari ini juga. Cikgu akan jumpa adik-adik murid-murid semua di kelas pada minggu hadapan. So, jumpa cikgu pada minggu hadapan. Bye-bye.